Kita nak pelajar itu jadi orang. Jadi orang, maksudnya di sini jadi orang, dia boleh buat apa yang sepatutnya dia buat. Dia boleh bercakap di hadapan, dia boleh menegur kawan-kawan, dia boleh menguruskan masa, dia boleh mengendalikan mesyuarat dan sebagainya. Itu penting persatuan. Contohnya kerja kelab di Tarimba. Saya heran, satu kelab boleh anjurkan satu kursus untuk guru-guru. Mula-mula saya tanya ini. Betul juga ni? Tak demam? Ya dia tak. Memang kami dapat bagi sambungan tadi. Yang ini yang kita tak. Ini hasil pendidikan guru-guru dulu. Maka mereka boleh buat kerja. Semua budak-budak kita. Kalau budak darjah 6 kita suruh kendalikan mesyuarat. Hitam dia. Kalau budak darjah 5 kita suruh kendalikan perhimpunan. Confirm. Dia tak datang pula. Lari kalau nama dia naik. Okey, yang ini yang saya kata sebab dalam Akta Pendidikan 1996 mengatakan bahawa core kurikulum adalah sebahagian daripada kurikulum kebangsaan. Jadi cikgu tak ada. Cikgu tidak tanda cikgu kena bergiat aktif dalam persatuan. Jadi nak persatuan ni macam mana? Jadi saya tak huraikan lebih lanjut lah. Dan dalam akta juga mengatakan semua guru adalah guru core kurikulum. Jadi cikgu tidak cikgu terpaksa buat. Tak kira lulusan universiti, lulusan IPG, sama je semua. Sama, terpaksa buat. Kalau cikgu tak pegang persatuan, cikgu pegang permainan. Tak pegang permainan, unit uniform. Ada cikgu bangga, pegang Liga 3. Cikgu bukan berada di Jepun tau. Kalau cikgu berada di Jepun, ya betul. Cikgu mengajar saja. If you are mathematics teacher, you only teach mathematics. BDM pun tak buat. Sebab ada pembantu guru yang akan buat. Cikgu ajar saja. Macam datang, cakap berubah, habis cikgu balik. Nak buat satuan yang pertama, satuan akademik. Satuan akademik ni pun cikgu tak boleh buat. Ingat bila persatuan, dia bukan mengajar. Okey, persatuan dia bukan mengajar. Jangan bila persatuan bahasa Melayu, kau ajar kata nama, kata kerja transitif, tak transitif, apa semua tu. No! Bukan ajar tu. Bila sampai matematik, apa saya ketiga, apa saya ke-8, log apa semua ni. Ini bukan. Bila sampai persatuan, ialah aplikasi. Maksudnya apa yang cikgu ajar dalam sekolah tu, budak itu menggunakannya untuk kehidupan. Itu sebabnya kadang-kadang budak pandai matematik tapi tak pandai menyelesaikan masalah. Dia tahu matematik dia saja. Dia tak tahu sebenarnya matematik itu belajar dia untuk menyelesaikan masalah. Dia tak tahu. Macam bahasa Melayu kan. Sepatutnya kita bukan nak ajar dia pantun, dia bukan nak ajar. Tetapi sekurang-kurangnya dia boleh berbahasa Melayu dengan yakin sebagai dia bangsa Malaysia. Berapa ramai rakyat Malaysia dia tak boleh cakap Melayu. Ya? Kegagalan sistem pendidikan kita. Kerajaan dah buat macam-macam dah. Tapi tak berjaya buat. Tengok China Indonesia. Siapa yang pergi sekolah kan? Tadi berbondong-bondong pergi Indonesia tengok. Sampai cikgu pun tertanya. Ini Indonesia, Melayu pun China ke apa? Sebab di Indonesia tak kira siapa pun. Mesti boleh berbahasa Indonesia dengan baik. Malaysia ni tengok, Bina Kelantan, dia boleh cakap Kelantan, tapi tak boleh cakap Melayu. Bina Kedah pun cakap Melayu. Jadi ini saya kata, bukan salah pelajar, tetapi salah guru yang mendidik sebab tidak dapat menguasai apa itu falsafah pendidikan kebangsaan untuk menjahilkan manusia yang seimbang. Okey, itu satu akademik. Yang tak akademiknya adalah satuan-satuan yang di luar daripada mata pelajaran. Contohnya persatuan astronomi. Gaji bintang, gaji bulan. Persatuan tapi tak jalan. Cukup sekolah itu ada 4 persatuan saja. Ahli ramai, bergiat aktif, cukup. Jangan nak buat macam-macam. Saya pernah pergi ada satu sekolah di sebelah taman tu lah. 21 persatuan. Terkejut saya. Budak ada orang, 4 orang, 7 orang, 8 orang. Campur cikgu 9 orang. Persatuan apa yang boleh hidup macam tu? Konsep persatuan pun dah tak kata. Okey. Persatuan kelab delegasi. Kelab delegasi ni ramai orang masuk. Ramai, terlalu banyak. Berduyun-duyun. Semua minta nak masuk. Tetapi cikgu tak ada kemampuan untuk mengawal murid. Contohnya, bila buat kelab kembara ataupun kelab mendaki, budak suka mendaki. Tetapi cikgu tak ada kemampuan. Sebab bila cikgu nak buat pengembaraan, cikgu kena report kat balai polis dulu. Jadi banyak cikgu buat pengembaraan tak report balai polis. Bila budak hilang, baru jumpa polis. Budak asal hilang.
Ada tidak kebenaran tak? Tak ada. Sebenarnya bila cikgu buat, sebab ini pengalaman pertama saya bila saya mengajar tahun 89, 3 bulan mengajar saya dapat rombongan dah. Jadi bila saya kena isi borang-borang tu, letak kat kantin lah, letak kat bilik guru lah, letak kat atas store lah. Bila tulisan ni mana borang tu? Ada. Ini Jadi cikgu kena ingat ini sekarang cikgu datang hari ni untuk dapat maklumat tentang ini saja. Saya tak akan cerita benda lain. Okey, saya akan pergi laju sebab saya psikometrik ni ujian dia. Siapa yang kaunseling tahu lah. Budak ni kena ni. Itu sebabnya kadang-kadang bila pergi psikometrik untuk masuk ke IBG ataupun untuk dapat beasiswa, ramai tak layak. Sebab dia tak faham ujian psikometrik itu apa. Dia bukan ada betul salah, tapi dia ada penilaian tertentu. Kalau budak ini dapat markah banyak ini, dia jenis manusia yang macam mana. Kalau dia begini-begini, dia manusia yang macam mana. Sebab ada orang yang boleh jawab semua tetapi dia tak layak. Sebab dia untuk lulus pada hari itu saja dalam fikiran dia. Okey, baik PAJSK ni saya tengok yang PJ selalu buat. Budak buat 2x4 dan sebagainya. Tapi yang lain tak buat. Tak cari tengoklah borang-borang PAJSK. Memang tak ada. Borangnya ada, cikgu tak isi. Kalau sekolah SBP pula, lagi pula main tenyeh saja. Pumpang. Anak suruh saya belajar di Kanada, tapi saya tahu dia tak aktif satuan. Saya tanya abang macam mana abang dapat ni? Abang pun tak tahu. Sekolah asrama penuh, CJ tu datang daripada langit tau. CJ penyertaan mana-mana datang daripada langit. Cikgu dia akan kumpul. Katakan ada pertandingan bola sepak peringkat kebangsaan. Ada CJ lebih tak? Saya nak simpan lah untuk budak-budak air. Dia simpan dulu. Ini pengalaman saya sendiri. Saya tak tipu. Kisah benar, saya tak ambil kisah tu tuan. Biar jadi rahsia. Tapi pengalaman saya, itu saya kata abang tahu tak, ini mungkin rezeki orang lain, bukan rezeki abang. Tapi bukan salah abang. Bukan salah abang mohon. Kita abang dapat kali-kali. Saya semua ada jawatan. Berusaha pun punya kepada, berapa banyak pengurusi kau ada? Yang ini depan saya ini pengurusi kelab. Yang ini pengurusi program. Bila ada pertandingan bercerita, dia jadi pengurusi. Bila ada pertandingan pantun, dia pengurusi. Bila ada pertandingan debat, dia pengurusi. Nampak? Jadi ada berapa pengurusi? Nampak? Tidak ada jawatan. Siusa. Bila pertandingan jadi, mestilah siusa. Jadi, pada the end of the day, semua budak ada jawatan. Bagi je lah. Bukan dia kena kena kumpul. Bagi je. Kau nak kata apa? Bagi. Sebab budak akan belajar. Dia memang tak tahu jadi susah. Tapi, cikgu, maaf cikgu, dia tak pandai buat minit cikgu. Buat minit pun tak tahu. Mesej. Dia belajar. Jadi kali pertama, kali kedua, kali ketiga, kalau 15 minggu dia datang perjumpaan, confirm dia boleh buat minit. Masa mula-mula saya mengajar di Adil Haid, Selayang. Adil Haid ni Selangor. Guru besar heran, kenapa saya minta kelas peralihan? Saya tak nak tingkat 4, tingkat 5, saya nak peralihan. Ataupun tingkat 3 bagi saya kat ujung. Lepas tu baru dia nampak apa dia buat. Budak saya tak boleh cakap bahasa Melayu. Budak Cina Kelvin dengan sekolah Tamil Batikif. Itu 2, 3 sekolah tu. Tapi saya paksa, setiap hari Isnin, awak naik. Satu orang satu kali. Tapi end of the day, budak saya lah yang paling cemerlang dalam debat, dalam apa, sebab dia ada kita ni. Kita bukan nak dia jadi ahli bahasa. Kita bukan nak dia jadi ahli matematik, tetapi dia boleh mengurus diri. Okey, contohnya, dia datang perjumpaan, dapat markah kehadiran. Sekali datang, satu markah. Kalau 15 kali datang, sembahyang. Dalam persatuan di sekolah, 15 kali je, jangan lebih-lebih. 1 tahun ada berapa minggu? 15 kali je juga kita datang. Itu pun kita boleh buat ke? Persatuan robotik, kan? Robotik. Apa cikgu nak buat? Mestilah buat robot. Takkan buat bodoh kan? Mesti buat robot. Jadi mula-mula beli yang set RM2 tu untuk kereta solar ni, RM2. Beli RM2, sambung.
Cikgu yakin dan percayalah, bila cikgu dah ajar budak itu, budak akan pergi cari sendiri benda-benda lain yang dia boleh buat. Dia akan cari sendiri. Cikgu, saya dah buat lori pula cikgu hari ni. Bagus. Tadi pujian bukan kena bayar pun free. Awak baguslah, awak cemerlang lah. Itu sebabnya saya tak faham kenapa cikgu kata persatuan tu susah. Susah sangat. Budak kita tengok je. Dia tak ada inisiatif. Pakcik nak jalan kan? Tak. Pakcik tu banyak pakcik ke sini. Pakcik tu berapa? Ada juga macam tu. Nampak tak? Maksudnya, perkhidmatan ini budak boleh, kita boleh dapat bila-bila masa. Sebab cikgu banyak kerja kan. Jadi budak-budak ni aset yang penting bagi kita, banyak membantu. Okey, kemudiannya nilam. Nilam, ni baca je. Apa susahnya? Bayang kan? 100 orang budak di sekolah itu tak dapat anugerah tertinggi nilam. Pasal apa? Sekarang ni budak dah tak minat baca dah. Sebab buku apa? Buku PDF, buku online semua dah banyak. Tapi sebenarnya ni baca juga. Dia kena tulis. Itu sebabnya ada anugerah nilam ini dibagi anugerah tertinggi. Dia tu cikgu galak dalam budak. Walaupun cikgu bukan guru dengan semua, tapi kena bantu. Sebab tu kejadian itu bukan kerja-kerja seorang. Kerja mak bapak dia, kerja PTV, kerja jabatan, dan kerja buat kita. Jadi bantulah. Kita sama-sama ambil berat. Okey, kemudian khidmat masyarakat. Khidmat masyarakat ni di luar sekolah. Okey, katakan taman cikgu, surau dia nak buat gotong royong. Ada tak budak kita terlibat? Kalau kampung je, kampung saya nampak banyak budak terlibat. Tapi kalau bandar-bandar ni tak ada. Kurang sangat. Sebab itu tak penting bagi mereka. Tak keluar periksa pun dan tak ada makan. Jangan lagi. Okey, baik Mati disatukan ni. Okey, tugas-tugas khas. Tugas-tugas ni adalah tugas-tugas yang diberikan. Contohnya macam ketua pengawas, ketua pusat kedua. Jadi, tidak semestinya dia tak jadi ketua pengawas, dia tak ada. Guru penasihat misi bola rumusan. Saya tengok sekolah menengah, kecenderungan yang isi itu adalah pelajar. Cikgu bagi orang, isi apa benda isi? Cikgu sign je. Jadi itu penilaian dia tak beli. Jangan bagi pelajar isi sebab bila kementerian turun nak semak, nak buat audit, cikgu tu nama dia Kalsum binti Ahmad. Tapi tulisan Kalsum binti Ahmad tu ada 40 tulisan. Sebab budak yang tulis. So, tak payah susah-susah. Tetapi PJSK ni dia nak beritahu, cikgu jangan buat kat rumah. Cikgu bayang 3 kali 3 tahun ke 34. Bila saya bersalin nanti 33 tahun saya dah bermasa. Okey? 34 tahun, 5 tahun saja saya buat kerja balik rumah. Lepas tu saya tak bawa balik lah. Lonceng bunyi je, saya start ini kereta, saya balik. Buku besar, woi. Tak ikut lah. Tadi aku waktu tu tak balik. Bila aku nak balik, kau balik. Sorry. Saya jadi amalan saya. Cuma buku besar tahu, jabatan pun tak akan nanti saya malam. Kita tak tahu. I got ample time to work. Kenapa tak gunakan waktu itu? Hari kerja, saya duduk kat katil sembang. Saya kacau kawan dengan naik. Dia tanya saya pun, padam PDP. Kau yang kacau tu? Memang tak ada kerja. Saya kerja, makin tua makin tak banyak kerja. Kerja tak banyak, 2 jam macam tu. 5 hari saya pergi jawab apa? Kacau orang, kadang-kadang saya cabut wire teleponis. Bukan tak ada kerja. So, kena kerja. Jadi, kerja ni buat di sekolah, komputer sekolah. Jangan buat pakai laptop yang itu. Sebab apa? Ada sebab. Kenapa tak siap? Kita buat pakai laptop dia, kita nak share pun. Nampak? Cikgu buat kerja, cikgu buat ikhlas. Sebab cikgu nak buat kat rumah, nak siap kan. Tetapi kita salahkan sebab tak pakai komputer sekolah. Yang komputer sekolah ni dah memang ada lain khas untuk PJSK. Buat apa cikgu telefon orang di PJSK?
Cikgu, macam mana saya nak download program ni? Cikgu, macam mana ni? Cikgu. Kau tahu orang pukul 9 dah tidur lah. Kau telefon. Jadi, buat di sekolah. Sebab di sekolah dah ada. Jangan menyusahkan diri sendiri. Sebab kita dah hidup lama kan? Kita perkhidmatan lama. Yang tu salah satu tanda insulin resistant. Insulin resistant boleh menyebabkan diabetes. Kencing manis perut buncit boleh menyebabkan kencing manis. Ada orang nampak ideal berat badan dia, bertimbang ideal, tapi pergi kat perut, part perut dia lebih kat situ. Okey? Bila dia lebih kat situ, maknanya dia ada insulin resistant, dia tak ada otot. Kurus, slim, BMI okey, tapi dia insulin resistant, tak ada otot. Okey? Itu kalau kita tengok studi kita pun macam tu. Masa saya dekat klinik kesihatan Sepang dulu tahun 2011, masa saya kat klinik kesihatan Sepang, saya ada jumpa seorang student umur 16 tahun. Doktor refer kepada saya, cikgu, sebab dia berat dia 130 kg. Cikgu boleh imagine 130 kg. Dia tunggu kat depan bilik saya di atas sofa yang panjang tu sambil tidur tau. Tidur bukan tidur menyandar kat kerusi, tapi tidur terbaring terus. Ya? Bila kita tanya, kita buat counseling dengan dia, pemakanan, kita tanya makan apa, lepas tu dia bagi tahu dia makan, mak ayah dia bekerja, dia makan Maggi, boleh dikatakan setiap hari. Sekian kan? Maksudnya dia tak ada makanan kat rumah, so dia terpaksa buat makanan yang ada. Okey? So benda tu berlarutan daripada dia 12 tahun. Sampailah dia tingkatan 4. So bila keadaan macam ni cikgu, student yang obes selalunya kita khawatiri dia punya insulin pun resistant dan dia akan menyebabkan selalu mengantuk kelas. Cikgu tak boleh marah lah. Budak-budak yang obes memang selalu mengantuk kelas. Ya? Sebab dia insulin resistant. Insulin resistant daripada masa yang sama, maksudnya dia punya oksigen dia mungkin tak boleh sampai ke otak juga sebab dia punya perut tu sibuk nak proses fat, proses makanan yang masuk kat dalam perut dia tu. Okey? Kalau terutamanya makanan berlemak, kalau dia makan makanan berlemak, perut tu sibuk nak proses makanan tu. So dia tak akan pergi dekat otak yang kita punya oksigen, energi tu takkan sampai ke otak. Adalah telur. Budak-budak yang stunting, yang saya cakap tadi pun kita pernah buat, ada kajian buat pasal intervention study, kita bagi telur hari-hari. So dia menunjukkan peningkatan berat badan budak-budak tersebut. In fact, dia punya HB level pun increase. Kadang-kadang budak-budak kita ni, dia mengantuk tu sebab dia anemia tau. Dia anemia, sel darah merah dia tak cukup. Sebab apa? Tengok dia makan sekarang macam-macam jenis yang boleh merencatkan penyerapan zat besi. Ya, zat besi. Kadang-kadang makan nasi dengan air teh, air kopi. Nasi tu dah ada protein, sayur, tiba-tiba you makan dengan teh, kopi. Padanan yang tak bagus tu, dia akan merencat you punya penyerapan zat besi. Okey, cikgu tahu zat besi? Zat besi dia ada zat kayu, tak ada lagi cikgu? Okey. Zat besi tu iron. Okey. So iron ni penting untuk pembentukan sel darah merah. Okey. Jadi budak-budak yang mengantuk pun semua ni salah satu sebab kita tengok dia mungkin tak cukup HBD low. Okey. Yang wasting, stunting ataupun obese yang berlaku dalam negara kita ni kita panggil nama burden of malnutrition. Maksudnya dia boleh berlaku pada masa yang sama ataupun triple burden of malnutrition, inadequate of macronutrient. Dia boleh berlaku pada masa yang sama. Okey, budak tu maybe gemuk, maybe dia nampak bantut, tapi pada masa yang sama dia sedih low. Itu triple burden of malnutrition. Salah dua. Berapa? Oh, 1 keping setengah. Satu sajian dia. 1,5 tahu sama dengan seekor ikan. Masa kali tak makan ikan, you boleh ambil 1.5 keping tahu. Vegetarian kan?
Okey, jadi laman web kami ni, kalau tuan-tuan perasan, di atas ni ada satu button, ada satu menu lah, ada beberapa menu. Jadi menu di sini, di atas kali ni ialah untuk daftar lah. Okey, daftar di sini. Okey, kita tengok sini. Sebenarnya kami ada manual, nanti saya tunjuk manual berikut lah. Ini secara online terus kan, secara online. Okey. Saya harap jangan ada masalah internet. Nanti password ID dengan password akan dihantar ke email sekolah itu, email rasmi dia. Jadi kalau nak tahu apa password dia, kena tanya pada pentadbir password dengan ID dia. Tetapi kalau sekolah yang telah mendaftar sebelum ni, jadi tak perlu, cuma tanya saja kepada PK Koko tentang password ini. Okey, itu yang penting. Jadi mungkin akan tanya, kenapa kami tak boleh letak email sendiri, lagi senang. Tengok, ini kita bermain dengan data. Kami mengambil berat tentang keselamatan data murid. Jadi kami tak nak menyerahkan benda ini kepada email peribadi. Jadi kami letakkan sini pada email sekolah. Jadi apa-apa terjadi, cikgu berurusanlah dengan pentadbir sekolah. Itu alasan kami. Sebab baik kali kami dapat pertanyaan, kenapa kami tak perlu ataupun cikgu berkenaan letak saja email peribadi. Jadi teruslah dihantar email dengan password.